Tunggu kawan awak yang lain lah. Baru 2 orang ni. Okay, lagi 2 minit cikgu tunggu ah. Kalau tak ada cikgu mulakan. Okay, so cikgu mulakan ah. Okay, so untuk soalan ni, hari tu kita dah jawab kan? Nombor 2A. Raja menunjukkan piramid makanan. Okay, kita dah jawab 2A, iaitu apakah maksud dengan gizi seimbang? Gizi seimbang kita dah jawab. Terus kemudian kita tengok B, berdasarkan piramid makanan, aras makanan yang manakah perlu diambil dalam kuantiti yang banyak bagi seorang petani. Okay, seorang petani. So petani tu, dia seorang petani. So, petani memerlukan tenaga yang banyak untuk mendapatkan tenaga. Okay. Dia perlu banyak ambil makanan. Tapi makanan jenis apa yang memberikan dia banyak tenaga? Jadi kita kena beritahu aras makanan yang manakah. Okay. So aras makanan yang adakah aras pertama, aras kedua, aras ketiga dan juga aras keempat. Okay. So jawapan dia kena ambil aras mana? Dia seorang petani tau, ingat dia petani. Aras 1. Okay, aras 1 iaitu karbohidrat. Okay, betul. Kerana karbohidrat dia membekalkan tenaga yang banyak. Okay, awak tak boleh letak dia contohlah macam kalau dia berada dekat cuaca yang lain baru awak letak aras 4 ataupun aras 1. Tapi sekarang dia seorang petani. Dia tak boleh letak aras 4. Walaupun aras 4 tenaga dia lagi banyak daripada karbohidrat,
Tapi dia kita simpankan lagi tenaga tu. Okay, kita akan simpankan lagi. Siapa substitute? Okay, cikgu takkan letak nama dia. Siapa tu? Okay, so B. Okay, so B jawapan dia. Okay, awak kena letak aras. Ya, aras 1. Okay, jawapan dia akan letak macam ni. Aras 1. Okay, kemudian masukkan ke aras 1 kerana okay, merupakan karbohidrat yang membekalkan tenaga kepada petani. Okey, kepada petani. Protein bukan tenaga. Protein tujuan dia untuk membentuk sel yang baharu. Okey, sel yang baharu. Mukorobin ke ni? Mukorobin tak Muzamil ke ni? Isak saja Cio ni. Okey. Membekalkan. Awak kena cakap sini. Karbohidrat lah. Bekalkan tenaga. Protein untuk membuat sel baru dan ataupun pertumbuhan. Okey. Bukan jawapan dia protein. Manakala pelawas untuk melawaskan makanan supaya makanan boleh keluar. Okey. Keluar balik menjadi tinja. Okey, menjadi tinja. Okey. So kemudian C pula, Puan Azizah menghidapi kencing manis. Okey, seorang doktor menasihati dia untuk mengurangkan pengambilan makanan aras 4. Jelaskan nasihat doktor tersebut. Kenapa kita kena kurangkan makanan aras 4? Kerana aras 4 adalah lemak dan juga gula. Dia akan meningkatkan lagi risiko kepada orang yang menghidapi kencing manis. Okay. Sebab kencing manis ni adalah disebabkan oleh orang tu dia tak ada insulin dalam badan dia. Apa tu insulin? Dia sejenis hormon yang menurunkan gula dalam badan awak. Macam kita ni yang normal, kita ada insulin. Bila awak makan sahaja benda yang manis, insulin awak akan keluar dan akan kurangkan kadar gula dalam badan awak. Tapi untuk orang yang menghidapi kencing manis ni, dia tiada insulin ataupun insulin dia tak aktif. Hormon tu tak ada. Sebabkan tu orang tu menghidapi kencing manis lah. Walaupun dia makan gula-gula, sikit je. Dia terus dapat kencing manis macam tu. Sebabkan oleh insulin dia tak ada. Okay. So insulin tu tujuan dia untuk mengurangkan gula. Jadi orang yang ada kencing manis ni tak boleh makan gula yang banyak. Okay, gula yang banyak. Kalau tak dia akan lagi teruklah penyakit dia. Okay, jadi jawapan dia awak kena letak awak kena terangkan dahulu. Okay, terangkan dahulu. Okay, apa aras 4 tu? Okay, jadi kita kena bagi tahu makanan kita kena letak glukosa kerana glukosa adalah gula yang sudah menjadi molekul yang kecil. So kita letak situ glukosa dalam darah. Sebab gula tak boleh bawa darah tak boleh bawa gula. Kerana gula adalah dia bukan monomer. Monomer tu molekul yang kecil. Dia adalah polimer besar. Jadi kita kena letak sini kalau kata dalam darah, kena letak glukosa. Kerana glukosa adalah monomer.
bahan yang kecil sesuai untuk masuk dalam darah. Okay, so kita kat sini glukosa dalam darah. Okay, sudah? Cikgu pergi soalan seterusnya. Ya, cikgu pergi soalan seterusnya. Okay, soalan seterusnya D. Syafiqah mengalami masalah obesiti. Okay, dia bercadang untuk menjalani pembedahan bariatik, iaitu pembedahan yang membuang sebahagian daripada usus kecil. Adakah anda bersetuju dengan tindakan Syafiqah? Okay. Ada ini masalah untuk orang yang badan dia tak boleh nak, bila exercise pun dia tak boleh nak turunkan berat badan. Jadi ada satu pembedahan kita panggil sebagai pembedahan bariatik. Okay. Kita punya usus tu kan panjang, betul tak usus kecil tu? Usus kecil tujuan dia untuk serap nutrien terakhir, iaitu semualah protein, karbohidrat dan juga lemak. Okay. Tapi sekarang ni, usus yang orang ni dia nak potong, maksudnya dia jadi kecil. Okay. Kenapa dia cakap macam tu? Dia fikir usus tu yang akan menyebabkan bila dia serap banyak makanan, orang tu akan gemuk. Macam tu. Orang ni lah fikir macam tu. Okay. Tapi sebenarnya salah, tak boleh. Kerana apa? Kerana macam tadi cikgu cakap, usus kecil adalah tempat penyerapan terakhir dalam badan awak. Iaitu dia akan serap tiga-tiga tu. Karbohidrat, lemak dan juga protein. Jika dia buang usus kecil dia sedikit, badan dia tak boleh serap banyak makanan, so dia mengalami masalah pada badan dia lah. Okay, tak cukup nutrisi. Jadi dia akan kurang nutrien. Jadi tak boleh. Okay, tak boleh. Ini ada segelintir orang yang fikir macam tu lah, tapi sebenarnya tak boleh. Kalau dia buat macam tu, seolah-olah dia makan makanan tu nanti akan keluar balik. So nanti akan rosak dia punya bahagian usus. Okay. So yang ni kita kena cakap tidak. Okay, tidak. Tapi ada cikgu tengok dekat US, diorang buat ini, pembedahan ni bariatik ni, orang tu turun berat badan. Memang turun pun berat badan dia, cuma badan dia tak cukup nutrien. Okay, dia cepat sakit. Yeah. Okay, sekejap ah. Oh, ni usus kecil lah akan menyebabkan penyerapan nutrien tidak sempurna. Okay, tu sebab itulah. Sebab ada orang yang buat pembedahan ni dia berjaya. Dia tak dapat turun berat badan. Dia malas sebab apa dia boleh turun berat badan? Sebab bila dia makan banyak pun, makanan tu tak diserap dalam badan dia. So dia akan terus keluar macam tu saja. Tapi nanti orang tu akan mengalami kurang nutrien lah. Mungkin badan dia memanglah kurus tapi tak cukup nutrien. Betul.
badan dia akan jadi macam kurus, lepas tu dia tak sihat, muka dia pun tak bermaya sebabkan tak cukup nutrien. Okay, mungkin motif dia nak kurus saja tapi dia tak nak sihat, macam tu lah. Okay, tu jalan untuk ambil jalan mudah dia buat macam tu. Okay, kemudian sini cadangkan 2 langkah yang boleh diambil oleh Syafiqah untuk menurunkan berat badan. Okay, so sekarang ni kita guna secara sihat lah. Okay, so apa 2 langkah dia? Yang pertama dia kena seperti biasa melakukan senaman. Okay, melakukan senaman. Okay, biasanya kalau doktor pun akan cakap, okay, melakukan senaman, okay, sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Ini yang sentiasa disarankan oleh Kementerian Kesihatan lah, okay, ataupun mana-mana orang kesihatan bersama. Okay, sebab apa 3 kali seminggu? Baru ada penurunan berat badan ataupun baru badan awak boleh sihat lah sekurang-kurangnya. Okay, maksud dia kena 3 kali seminggu. Okay, ataupun kalau kena cakap sini, makan makanan yang seimbang. Okay, tak salah kalau awak makan kek. Tapi kalau makan kek, jangan makan 1 kek 1 hari. Makan 1 slice 1 hari. Okay, 1 potong 1 hari. So, awak kena tengok balik kadar kalori yang awak ambil 1 hari. Daripada situ, awak boleh nampak perubahan dia. Awak kena turun berat badan. Macam cikgu pun ada masalah untuk turun berat badan. Dululah. Lepas tu cikgu tengok kenapa cikgu susah untuk kuruskan badan cikgu. Satu sebab kuantiti makanan yang cikgu ambil. Cikgu selalu dulu makan nasi 2 pinggan, 3 pinggan. Lepas tu sekarang ni cikgu kawal. Cikgu letak 3 sendok. Mula cikgu letak 5 sendok, lepas tu 3 sendok, lepas tu 2 sendok. Pada penurunan kadar tu, cikgu makan makanan yang seimbang lah. Cikgu banyakkan sayur, cikgu banyakkan lauk. Okay? So daripada situ baru boleh turun berat badan lah. Dan juga kena ada senaman. Okay, senaman dan juga makanan. Kena dua-dua ni untuk turunkan berat badan adalah efektif lah, paling efektif. Kecuali kalau badan dia, macam tadi cikgu cakap kan, dekat luar negara, badan diorang memang susah nak turun. Itu disebabkan oleh kadar kolesterol dalam badan dia tinggi. Kadar kolesterol dalam badan dia tinggi kan. Jadi yang untuk cara macam ni dia susah. Jadi apa, dia kena dapatkan nasihat doktor. So doktor akan bagi tahu dia lah cara untuk turunkan berat badan. Okay? Kemudian kita pergi soalan yang seterusnya. 2 soalan lagi sebelum habis bab ni. Macam mana nak bersenam? Senam, cikgu tengok cara bersenam dia kan. Kalau cikgu tak suka kardio sangat. Tahu kat kardio? Kardio tu maksud dia awak kena jogging. Dia bukan saja jogging, awak kena berlari dekat treadmill. Cikgu tak suka buat macam tu sebab penat sangat. Apa yang cikgu suka? Cikgu suka buat yang macam, ada kan kalau ada dekat YouTube, dia ajar awak kena menari, sambil tu ada angkat-angkat barang, sambil tu kan. So itu lagi efektif untuk orang yang malas nak berjogging ataupun berlari. Okay, itu cara bersenam. Dekat rumah. Macam Zumba, Zumba. Zumba tu, awak rasa seronok sebab awak sambil awak menari, awak exercise. Dan awak dapat efektif punya ni. Cuma, cikgu beritahu awak, kardio dengan yang Zumba ni, lagi cepat turun berat badan adalah kardio. Maksud dia berlari, jogging, berlari. Sebab apa tau? Bila awak berlari, awak gunakan tenaga yang tersimpan, iaitu lemak awak. So, sebab tu dia punya pembakaran lemak tu lagi tinggi. Kalau Zumba, awak menari-nari, walaupun dia akan turunlah juga tapi tak banyak macam kardio. Cuma cikgu lagi suka macam tu lah, Zumba, push up, buat ni macam tu. Okay, itu je lah. Sebab cikgu malas nak berlari. Kadang-kadang kalau perempuan kan dia malu nak berlari, nanti lelaki tengok kan. So cikgu buat yang ni lah, Zumba saja. Okay, boleh. Teruskan soalan seterusnya. Slow and steady, betul. Slow and steady lah. Okay. Cikgu punya stop. Tak boleh.
punya laptop buat hal pula. Oh, Zoom ni ada masalah. Sekejap, cikgu tutup balik, nanti awak masuk balik ya.